Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. 让我们低头祷告。 Tuhan, terima kasih karena Engkau selalu hadir menyertai kami. 所以我们要感谢你，常常的与我们同在。 Terima kasih kalau kami boleh merasakan kehadiran-Mu di tengah keluarga kami. 感谢你，我们可以在家庭中享受到你的同在， Bahkan Engkau hadir saat ini menyertai kami. 而且此刻此时你也与我们同在。 Bukalah hati kami Tuhan supaya kami boleh memahami firman-Mu. 主啊，求你把我们的心敞开，让我们能够听了明白你的话。 Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan dan menerjemahkannya, juga setiap kami yang duduk mendengarkan. 恳求你祝福你的仆人，无论是讲道的和翻译的， Biarlah firman yang hidup dari Tuhan boleh berbicara secara pribadi kepada setiap kami. 好叫神活的话语能够向每一位传达神的旨意信息。 Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. 我们奉耶稣的名祷告， Amin. 阿门。 Selamat pagi saudara-saudara sekalian. 弟兄姊妹，大家早上好。 Kita bersyukur di sepanjang bulan Mei ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang keluarga. 我们感谢神，这5月份我们要思想神的话，关于家庭的。 Mari saat ini saya mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan dari Kejadian 18 ayat 18 sampai 19. 让我们打开圣经创世纪第18章，18节到19节。 Kita akan membacanya mulai dari yang bahasa Indonesia terlebih dahulu. Beginilah firman Tuhan. Kejadian 18 ayat 18 sampai 19. Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. 创世纪18章第18节，亚伯拉罕必要成为强大的国，地上的万国都必因他得福。我眷顾他，唯要叫他吩咐他的众子和他的眷属遵守我的道，秉公行义，使我所应许亚伯拉罕的话都成就了。 Saudara, sebuah penelitian menunjukkan bahwa semakin baik relasi antar keluarga di rumah, semakin efektif seseorang di dalam karirnya. 有一个研究，他们探讨了，如果人在家庭的关系是好的，那么在工作方面也有更好的果效。 Kalau seseorang punya masalah di dalam relasi mereka dengan anggota keluarga di rumah, maka kesulitan itu akan berdampak pada performa dalam pekerjaannya. 如果在家里的成员有不沟通不好的关系，那么他在工作方面呢，他的效果也受到了影响。 Hal ini dibuktikan lewat sebuah penelitian yang dilakukan terhadap ribuan milioner sukses di Amerika yang jabatannya sekelas para direktur. 那么这个研究呢，是在美国呢有1000个的这个大富翁所造出来的研究。 Dan dari penelitian ini didapati bahwa 87% dari antara orang sukses tersebut tidak bercerai dengan pasangan mereka. Artinya mereka adalah orang-orang yang setia dan berkomitmen dengan pernikahan mereka. 这个研究告诉我们说呢，有87% 的那些成功人士呢，他们是拥有美好的家庭的夫妻的关系的。 Nah, selain itu juga didapati bahwa 92% dari antara mereka dibesarkan oleh orang tua yang masih utuh, bukan dari keluarga broken home atau keluarga yang bermasalah. 而且这个报告告诉我们说，92% 的成功人士呢，他们是在一个美好的家庭里面成长的，父母都有和好的。 Tapi sebaliknya, penelitian yang berbeda menunjukkan bahwa 70% dari para pelaku kriminal berasal dari keluarga yang broken atau keluarga yang tidak berfungsi dengan baik. 研究也告诉我们说呢，70% 的那些犯法的人呢，他们是从破裂的家庭成长的。 Hasil penelitian ini menguatkan teori bahwa keluarga yang sehat akan menghasilkan pribadi yang sehat pula.
研究告诉我们说呢，如果一个家庭是美好的，那么每一个成员出来的时候，他们也是成为美好的人。 Keluarga yang tidak sehat, yang tidak berfungsi dengan baik akan melahirkan pribadi yang bermasalah. 那么，如果这个家庭是不健康的，是不好的，那么这些成员就成为有问题的人物了。 Nah, tapi sebagai catatan tentu saja hasil penelitian ini tidak bisa mewakili 100% dari fakta yang terjadi di lapangan. 当然，这不是完全100% 的合格的。 Nah, tentu saja ada orang sukses yang keluarganya berantakan. 当然，也有成功人士，他们的家庭也是破裂的。 Ada juga pelaku kriminal yang berasal dari keluarga yang utuh. 也有一些犯罪人物呢，他们是从那个好的家庭出来的。 Ada juga pribadi-pribadi yang sehat meski berasal dari keluarga yang berantakan. 而且也有一些美好人格的人呢，是从破裂的家庭出来的。 Karena memang ada banyak faktor lain yang berpengaruh terhadap pembentukan seseorang dan juga ada faktor anugerah Tuhan. 因为塑造一个人呢，是有好多的不同的东西在里面的，而且有神的原则在里面。 Nah, kan tetapi setidaknya hasil penelitian ini memberikan sebuah gambaran umum kepada kita bahwa keluarga itu memiliki peranan yang penting dalam membentuk seseorang. 最重要的就是这个研究告诉我们说呢，在一个人成长塑造的方面呢，重要的因素就是有一个美好的家庭。 Seorang anak belajar berinteraksi dan berelasi dengan orang lain pertama kali dari keluarganya. 一个人学习呢，一个孩子学习与人沟通互动呢，是从家庭方面来的。 Kehadiran kita di dunia ini tidak bisa dilepaskan dari keluarga. 我们在人生在这个世界上呢，也脱离不了是这家庭。 Kita ada karena keluarga kita. 我们存在是因为我们有了家庭。 Saya ada di dunia ini bukan secara tiba-tiba muncul begitu saja, tiba-tiba dilempar dari langit, terus dari gumpalan asap muncullah tiba-tiba seorang yang bernama Aini. Tidak begitu kan? 我们也不是因为突然间就这样的出生了，突然间好像从天上降下来了。 Saya dan saudara ada di dalam dunia ini karena orang tua kita. 我和你能够存在这个世上，就是因着我们有父母， Mereka adalah keluarga kita. 他们是我们的家人。 Keluarga adalah lembaga yang dibentuk oleh Allah sendiri. 那么家庭呢，也是神自己造就的机构。 Waktu Allah mempersatukan Adam dan Hawa, Dia membentuk keluarga yang pertama. 当神创造了亚当夏娃的时候，那就是第一个家庭了。 Allah punya master plan atau rancangan besar yang penggenapannya terjadi lewat keluarga. 神有一个伟大的计划呢，就是要借着家庭去成就的。 Dan Dia mengajak setiap kita yang sudah dipilihnya untuk ikut ambil bagian dalam rancangan besar itu yang dimulai dari kita di keluarga tempat kita dibesarkan dan dilahirkan. 那么我们这些被拣选的人呢，是要参与神的计划的，这是从我们的家庭开始。 Nah, sebenarnya apa sih rancangan besar Tuhan itu? 到底神那个伟大的计划呢，是什么呢？ Bagaimana kita bisa ikut ambil bagian di dalam rancangan besar itu sesuai dengan peran kita masing-masing di keluarga, entah itu saat ini kita adalah seorang papa, mama, seorang ama, akong, ataupun seorang anak. 那么到底我们是如何能够参与神的计划呢？而且我们每一个人都有不同的角色，在家庭里，有的是做公公婆婆的，或者是做父母的，或者是当孩子的。 Nah, kita akan merenungkannya lewat firman Tuhan yang tadi sudah dibacakan. 我们可以看到刚才我们所念的经文了。 Kejadian 18 ayat 18 sampai 19 tadi berisi tentang pengulangan janji Tuhan kepada Abraham. 那么刚才念的创世纪18章18节到19节，告诉我们说，神给予亚伯拉罕的应许。 Abraham adalah orang yang dipilih Tuhan dan Tuhan berjanji akan membuat dia menjadi bangsa yang besar, namanya akan masyhur dan melalui Abraham semua bangsa di muka bumi ini akan mendapatkan berkat. 那么神呢，已经拣选了亚伯拉罕呢，借着亚伯拉罕，他要成为大国，然后世上的人类也因着亚伯拉罕要得蒙福。 Janji ini sudah dinyatakan kepadanya di Kejadian pasal 12. 那么这个应许已经给予亚伯拉罕，就是在第12章。 Di pasal 15 Allah kembali meneguhkan janji itu kepada Abraham. 那么在第15章，神又再一次的坚固了这个应许。 Dan di pasal 17 janji itu diulangi kembali. 在第17章又再一次的神说他的应许。
Dan sekarang di pasal 18. 那么现在我们到了第18章， Janji itu diulangi kembali oleh Tuhan. 神再一次的重述这个应许。 Di Kejadian 18 ketika Allah hendak memusnahkan Sodom dan Gomora karena dosa penduduknya sudah sangat berat, Allah kembali mengingat perjanjiannya dengan Abraham. 当神在要消灭这个Sodom Gomora 的时候呢，他再一次的纪念着这个应许。 Nah di ayat 17, Kejadian 18 ayat 17 dituliskan seperti ini. 那么在18章17节里面这么说。 Berfikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Maksudnya adalah tentang perihal pemusnahan Sodom dan Gomora. 耶和华说：“我所要做的事，岂可瞒作亚伯拉罕呢？这是关乎所多玛的事情。” Saudara bayangkan, Abraham bukan cuma dipilih oleh Tuhan, tapi dia punya relasi yang begitu dekat dengan Tuhan. 亚伯拉罕不只是被神所拣选了，而且他与神有一个很密切的沟通。 Bayangkan betapa dekatnya relasi mereka sampai-sampai Tuhan itu mempertimbangkan mau memberitahu Abraham atau tidak tentang rencananya itu. 他与神的关系是那么的密切，是那么的和谐，然后神做事还要想到他。 Dan setelah itu muncullah kalimat seperti ini di ayat 18 dan 19. 所以就造成了18节、19节里面所写的。 Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. 耶和华在18节这么说：亚伯拉罕必要成为强大的国，地上的万国都必因他得福。我眷顾他，我要叫他吩咐他的众子和他的眷属遵守我的道，秉公行义，使我所应许亚伯拉罕的话都成就了。 Abraham akan menjadi bangsa yang besar, dan oleh dia semua bangsa di muka bumi ini akan mendapatkan berkat. 亚伯拉罕必要成为强大的国，而且地上的万国都必因他得福。 Dan kalau kita perhatikan, cara Abraham menjadi besar dan membuat semua orang di muka bumi ini akan mendapatkan berkat adalah lewat anak-anak, lewat keturunannya, atau dengan kata lain, lewat keluarga. 那么亚伯拉罕呢，能够成为一个大国，也借着他万国得为强大，借着什么事情呢？就是借着一个这个家庭这样的发展下去了。 Allah memilih Abraham bukan tanpa maksud. 那神拣选亚伯拉罕是有意思的。 Allah punya rancangan yang besar supaya semua orang di muka bumi ini mendapatkan berkat yang sama seperti Abraham. 那么他的大计划是愿意了每一个在世界上的这个人类能够像亚伯拉罕一样的蒙福， Supaya mereka bisa mengenal Tuhan dan punya relasi yang intim dengan Dia sama seperti Abraham dengan Tuhan. 神愿意每一个人呢能够认识神，然后好像亚伯拉罕一样与神有一个和好密切的交通。 Dan sebagai orang yang sudah dipilih oleh Tuhan ini, Abraham punya peran untuk hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, serta mengajarkan hal ini kepada anak-anaknya. 那么，如果呢，我们这些被神拣选的人，就要像亚伯拉罕一样，过一个合神心意的生活，也要教导我们的儿女如此行。 Dia punya peran untuk meneruskannya kepada generasi berikutnya, anak-anaknya meneruskan hal yang sama, sampai seluruh orang di muka bumi ini mengenal Tuhan dan hidup menurut jalannya. 那么，我们应当的是教导我们的儿女们或是子孙们呢，谨守遵行神的道，然后秉公行义，这到世上的人类都这样的蒙福了。 Bukankah hal ini mengingatkan kita pada hal yang sama yang juga dipesankan oleh Yesus kepada murid-murid di Matius 28 ayat 19 sampai 20? 这也使我们想起了主耶稣基督对他的门徒们所说的话，就是记载在马太福音第28章19到20节。 Kata Yesus, "Pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka
melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. 耶稣如此说，所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。我就常与你们同在，直到世界的末了。 Saudara, inilah yang menjadi rancangan besar penebusan Allah. Dan dia mendesain supaya proses ini terjadi pertama-tama lewat keluarga. 那么这就是神呢救赎的大计划，它的开始是借着这个家庭开始的。 Karena memang keluarga adalah sarana paling efektif bagi seseorang untuk mengenal Tuhan dan untuk berelasi dengan Tuhan. 那么要认识神呢，与神父沟通等等呢，最好的方法当然是借着家庭。 Sebuah penelitian menunjukkan bahwa yang paling berjasa membawa seorang anak mengenal Tuhan adalah orang tua mereka. 那么一个报告告诉我们说呢，最佳的方法使人认识神呢，这个孩子认识神呢，就是借着孩子的爸爸妈妈。 Orang tua menduduki persentase paling tinggi sebagai orang yang mengenalkan Tuhan kepada anak-anak mereka. 那么父母呢是在最高峰的，就是说呢，他们能够带领孩子来认识神。 Nah, kalau kita lihat lagi secara besar kisah tentang Abraham ini, 那么如果我们再看亚伯拉罕的故事， dan kita tarik kisah dari perjanjian lama itu ke perjanjian baru, 而且我们把这个旧约和新约把它放在一起的时候， waktu kita lihat gambaran besar ini kita akan menemukan bahwa janji Allah kepada Abraham itu juga digenapi lewat keluarga. 那么我们就可以看到了神对亚伯拉罕的应许呢，其实是借着这个家庭去完成了。 Matius 1 menjelaskan hal ini. 马太福音第1章这么告诉我们。 Matius, kitab pertama dalam perjanjian baru, memulai isi kitabnya dengan menceritakan silsilah keturunan Abraham sampai Daud, sampai lahir seorang yang disebut dengan Yesus Kristus, yang merupakan penggenapan puncak janji Allah kepada Abraham. 那么马太福音第1章就是告诉我们耶稣基督的这个出生的这个系列，从亚伯拉罕直到大卫王，直到耶稣基督的诞生。 Yesus adalah Allah yang mengambil rupa menjadi manusia. 耶稣其实是神成为人的形象。 Yesus bisa saja tiba-tiba dimunculkan di dunia ini, tiba-tiba diturunkan dari sorga. 其实耶稣是可以突然间的在这个世上就这样的出现了， Tapi Allah tidak merancangnya demikian. 而是神没有这么的计划去做。 Dia dilahirkan dalam sebuah keluarga, 他把耶稣呢借着一个家庭这样的出生了， dalam garis keturunan Abraham. 就是从亚伯拉罕的这个祖宗系列而来的。 Seolah-olah hal ini ingin menegaskan bahwa Allah menjalankan rencana besar penebusannya lewat keluarga. 那么这个我们看到的神的救赎大计划，其实也是借着家庭来完成的。 Dan sekarang, bagi kita yang saat ini percaya kepada Kristus, kita juga mendapatkan janji Allah seperti yang Dia janjikan kepada Abraham. 那么我们这些相信神的人，相信耶稣基督的人，我们要知道，神给亚伯拉罕的应许也是给予我们的。 Sebab di dalam Kristus, kita juga disebut sebagai keturunan Abraham. 因为我们在耶稣基督里面，其实我们也是亚伯拉罕的后裔。 Rasul Paulus menuliskan seperti ini di Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. 在加拉太书3章29节这么写着：你们既束缚基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的了。 Sebuah penggambaran yang indah, bukan? 这是非常美丽的。 Dan tidak berhenti sampai di situ. 就到此刻。 Kalau hari ini kita adalah milik Kristus, 如果我们是属于耶稣基督的， kalau hari ini kita adalah orang yang dipilih Allah dan telah mengenal Kristus, 如果今天我们是被神所拣选，而且已经认识了耶稣基督， kita juga diangkat menjadi anak Allah. 我们就被神举起来，成为神的儿女了。 Kita bisa menyebut Allah sebagai Bapa kita dan kita ini adalah anaknya. 我们可以向神称呼说，他是我们的父，我们是他的孩子。 Saudara lihat lagi-lagi istilah yang dipakai adalah istilah di dalam keluarga.
这所说的一切称呼，乃是一个家庭里面的成员的称呼。 Dan sebagai orang yang sudah dipilih, sudah diangkat menjadi anaknya, Allah juga rindu mengajak mengajak saya dan saudara untuk ikut ambil bagian di dalam rencana besar penebusannya itu. 那么，如果我们已经被神拣选成为神的儿女了，那么我们就有这个机会参与神的救赎的大计划。 Dia memanggil saya, memanggil saudara untuk mengenalkan Kristus kepada orang lain, sampai akhirnya seluruh bumi ini mengenal Dia, dan kita dikumpulkan menjadi satu keluarga besar kerajaan Allah untuk memuji menyembah Dia, dan keluarga ini berlaku sampai kekekalan. 那么神呼召我们出来是做什么呢？就是要借着我们家庭成员这些儿女们来向人传福音，传讲耶稣基督的救赎。那么我们很多人就能够借着我们能够认识上帝，能够敬拜主。 Saudara, Tuhan mau memakai kita untuk menjadi alatnya. 神要使用我们成为他合用的器皿， Dia mau memakai kita untuk menyalurkan berkat-Nya. 他要借着我们来传达他的祝福， Untuk memperkenalkan Dia kepada orang lain yang dimulai pertama-tama dari keluarga kita. 而且借着我们的家庭，把神介绍给世人。 Dan inilah rancangan Allah bagi keluarga. 这就是神给予家庭的这个计划。 Allah merancang keluarga itu sebagai tempat pertama kita bisa dilatih secara rohani dan dipersiapkan untuk hidup bagi Tuhan. 神借着家庭呢，是我们在家庭里面能够接受这些属灵方面的教导，先来认识这些。 Keluarga adalah tempat di mana kita bisa berelasi dengan intim dengan sesama anggota keluarga yang lain, maka keluarga itu menjadi tempat pertama berkat Tuhan disalurkan. 那么在家庭里面的家庭成员能够互动，能够彼此的沟通，然后这就成为蒙受祝福的。 Jadi apapun peran kita saat ini di dalam keluarga, kita diberikan undangan istimewa oleh Tuhan untuk ikut ambil bagian di dalam rencana besarnya. 那么无论我们在家庭里面所扮演的什么样的角色，然后神已经给了每一个人呢一个参与这个救赎大计划的这个机会了。 Di awal tadi saya menyebutkan bahwa keluarga yang sehat akan menghasilkan pribadi yang sehat. 刚才我说到了一个健康的、美好的家庭就能够出现的美好的人格，它是成员在里面。 Keluarga yang sehat adalah keluarga yang memiliki relasi dengan sesama anggota keluarga yang lain yang baik. 那么一个健康的家庭呢，就是说里面的成员他们有美好的关系。 Tapi kalau hari ini kita melihat kepada keluarga kita sendiri, 如果今天我们看看自己的家庭， kita mungkin akan menjadi frustrasi. 可能我们会失望， Karena pada kenyataannya tidak ada keluarga yang ideal. 因为现实告诉我们说呢，没有一个是完美的家庭， Tidak ada keluarga yang sempurna. 没有一个是完全的家庭。 Keluarga kita mungkin penuh dengan kelemahan, kekurangan. 可能我们的家庭有一些缺少的， Tapi terlepas dari ketidaksempurnaan yang terjadi di dalam keluarga kita, rancangan Allah tetap tidak berubah. 无论我们的家庭是缺少什么，或者是不完美，神的拯救计划还是要继续的进行。 Dia tetap mau mengajak kita untuk ikut ambil bagian di dalam rencana besarnya. 神照旧的邀约我们参与他的救赎计划。 Dan dia tetap bisa memakai yang gagal, yang tidak sempurna itu untuk menggenapi rencananya. 神能够使用那些不完美的人或者失败人来参与他的计划。 Kalau kita lihat rentetan silsilah dari Abraham sampai Yesus yang disebutkan oleh Matius di Matius 1 tadi, 如果我们看刚才马太福音第1章，从亚伯拉罕直到耶稣基督， orang-orang yang di dalamnya bukan cuma orang-orang yang sempurna. 在里面的人没有完全或是完美的人格， Mereka adalah orang-orang yang terbatas, penuh dengan kekurangan, sama seperti kita. 在里面的那些人，他们很多都是跟我们一样的，有不完美的人格。 Bahkan di dalam silsilah itu ada beberapa nama yang sebenarnya kalau dilihat dari kacamata manusia sangat
tidak layak untuk dimasukkan ke dalamnya. 如果我们看这一些系列的时候，我们看到里面可能有一些根本不配参与神救赎计划的人。 Di antara nama itu ada nama Tamar, seorang wanita yang menipu dan meniduri Yehuda, ayah mertuanya sendiri. 还有那个妇女名叫大马的，她跟她的丈人发生了关系。 Ada seorang wanita sundal yang bernama Rahab. 还有一个妓女名叫拉哈的。 Ada aib keluarga yang memalukan, ada perzinahan yang dilakukan oleh Raja Daud dan istri Uria. 更何况大卫王本身犯了奸淫的罪。 Bahkan ada raja yang jahat, yang menyembah berhala, sampai-sampai ada generasi yang dibuang ke Babel. 还有那些敬拜假神的君王被神丢到这个巴比伦那边去了。 Tapi Yesus justru lahir dari keturunan manusia yang berdosa itu. 但是耶稣就是在这样的系列的祖宗的情况下诞生了。 Dari silsilah keluarga yang gagal, yang tidak sempurna, untuk menggenapi rencana Allah menyelamatkan manusia berdosa dan penuh dengan kelemahan seperti kita. 就在这样不完美的情况下，耶稣诞生了。 Saudara, kalau hari ini keluarga kita sudah terlanjur dalam kondisi yang tidak baik, 如果我们的家庭情况是这样的不美好的话， entah itu karena memang kita tidak punya pilihan lahir dari keluarga yang seperti itu, 因为我们没有选择，就这样的诞生在这样的家庭了。 atau mungkin karena kita pernah membuat kesalahan, membuat keputusan yang salah di masa lalu, 或者可能在以前我们本身呢做错事、犯错罪， atau mungkin karena kita merasa salah memilih pasangan, 或者是我们选择了错的这个配偶， atau mungkin kita merasa salah mendidik anak-anak kita, 或者我们觉得我们对孩子们的教导有错误的， sehingga kondisi mereka saat ini sudah terlanjur jauh dari Tuhan, 所以造成了他们远离了神。 atau apapun kondisi keluarga saat ini yang membuat kita tidak berdaya untuk mengubahnya. 那无论是现在我们的家庭的情况何等的糟糕呢，是我们没有能力去把它弄得更好的时候。 Saya mau katakan, jangan lagi lihat ke belakang untuk menyesali hal-hal di masa lalu yang kita tidak berdaya untuk mengubahnya. 我要告诉弟兄姊妹，不要再看过去了那些你们无能为力的事情了。 Jangan lagi lihat ke belakang untuk menyesali hal-hal yang tidak dapat kita ubah lagi. 不要为着那些你无能为力的事情去后悔了。 Tapi lihatlah ke atas pada Allah Bapa yang memberikan pengampunan dengan limpahnya dan memberikan anugerah yang besar bagi kita. 向上看，看我们的上帝是完美的，是给予我们许许多多的蒙恩蒙福的神。 Lihat ke dalam ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kita. 向这里面看，我们有圣灵能够给予我们力量的。 Lihat ke samping ada Yesus yang menemani kita berjalan untuk menggenapi rencana besar dari Tuhan. 按着我们的旁边有耶稣基督陪伴我们行走。 Lihat ke depan, ada harapan, ada rancangan damai sejahtera yang Allah sediakan bagi setiap kita yang berharap kepada Dia. 向前看吧，在前面有希望，是神已经给予我们的盼望，能够与我们同在。 Saudara, kita bisa memulai lembaran yang baru dengan melangkah hari ini bersama dengan Tuhan. 我们今天可以与神呢开始新的一边的生活。 Apapun peran kita hari ini di dalam keluarga, 无论在我们的家庭里面的角色是什么样子的， entah itu sebagai orang tua, 无论是做父母， sebagai ama, akong, 或者是做公公，或者是做孩子的， sebagai suami, istri, anak-anak, 无论是做丈夫还是做妻子的， kita adalah alat Tuhan di dalam rencana besarnya untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. 我们每一个人都是神大计划里面的工具，来拯救世人的工具。 Kita adalah alat Tuhan untuk mengenalkan Kristus kepada orang lain. 我们是神的工具，也借着我们呢，来把耶稣基督介绍给世人。 Yang dimulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu yang mau semakin mengenal Tuhan.
这一切都要从我们自己开始，就是说我们自己本身更愿意的去认识耶稣。 Karena kita tidak bisa mengenalkan dia kepada orang lain kalau kita sendiri tidak sungguh-sungguh mengenalnya, kan? 如果我们本身不认真的认识主耶稣，我们如何去把耶稣介绍给别人呢？ Maka mari kita mulai dari diri kita sendiri yang mau menjalin relasi yang dekat dengan dia. 那么，让我们先从我们自己开始呢，与神建立一个美好亲密的关系。 Sehingga kita bisa membagikan iman percaya kita itu kepada anggota keluarga yang 那么 lain. 我们就能够借着信心呢，把耶稣基督介绍给家庭成员。 Para orang tua bisa mengajarkan iman kepada anak-anak dan kepada pasangan dengan menjadi teladan yang bisa dilihat langsung oleh mereka. 做父母的能够把他信心介绍给孩子，或是给伴侣。 Para kakek nenek juga bisa melakukan hal yang sama, menjadi teladan dalam hal kesetiaan kepada Tuhan. 那么公公婆婆一样的，能够把他们自己本身的信心也介绍给他们的儿女们。 Anak-anak bisa memberikan pengaruh iman itu kepada orang tua, bahkan kepada anggota keluarga yang lain dengan menunjukkan sikap hormat kepada mereka. 那么孩子也能够把他们的信心介绍给他的父母或者家庭成员，只要他们成为一个合格的好的儿女。 Saudara bayangkan jika proses ini terjadi dalam keluarga kita, betapa indahnya dampak yang 试 dihasilkan. 想，如果这样的进行着在家庭里面，这是何等的美好！ Semua bangsa akan menjadi murid Tuhan dan memuliakan Dia. 那么世上的万国呢，都要成为神的儿女，然后敬拜主。 Ada sebuah kisah nyata dari seorang novelis terkenal bernama Ernest Hemingway. 那么有一个真正的故事呢，是一个美国作家名叫海明辉的 Ernest Hemingway。 Dia adalah penulis yang jenius, bahkan terkenal karena pernah mendapatkan beberapa kali penghargaan atas karyanya. 那么这个海明辉是非常的有名气，而且他的写作呢，很多都得到了奖。 Tapi suatu hari dia ditemukan tewas karena dia mengambil pistol dan menembakkannya sendiri di kepalanya. 那么有一天，他们就发现了海明辉自杀了，他用一把枪打破自己的头颅。 Di balik kesuksesan yang selama ini dia raih, ternyata Ernest memiliki kehampaan dalam hidupnya. 那么虽然他拥有多么美好的一切名气等等，但是在里面呢，他的生活呢是孤单的。 Dia menikah 4 kali, hidupnya bobrok. 他结婚了4次，他的生活是非常糟蹋的。 Tapi yang paling mengejutkan, dia ternyata dilahirkan dari keluarga Kristen yang saleh. 使人惊讶的就是海明辉呢，他是从一个非常圣洁的这个基督徒基督化的家庭诞生的。 Kakek neneknya adalah seorang misionaris. 他的祖父祖母呢，就是missionary。 Ayahnya adalah seorang Kristen yang saleh, aktivis gereja. 他的父亲呢是非常圣业公益的，他是在教会里面非常积极的。 Bahkan waktu kecil dia tumbuh besar aktif di gereja. 而且海明辉本身呢，在从年轻的时代在教会里面也是非常活跃的。 Tapi ketika beranjak dewasa dia meninggalkan imannya. 按他成长的时候呢，他离开了，背道了， Sangat disayangkan. 很可惜了。 Karena meski dilahirkan dalam keluarga Kristen, 虽然他是在基督化的家庭里面诞生了， dibesarkan dalam tata cara Kristen, 也是在基督教的教导里面成长的一个人。 Ernest sendiri tidak punya relasi yang dekat dengan Tuhan. 但是海明辉本身，他与主没有建立一个亲密的关系。 Saudara, kekristenan yang sejati itu bukan karena kita dilahirkan dari orang tua Kristen, terus kita jadi orang Kristen. 一个真实的基督徒，并不是因着你的父母是基督徒，或是在家庭里面你是基督家庭成长的人，不是这样看的。 Bukan karena kita ini orang Kristen, maka anak-anak kita otomatis jadi orang Kristen. 也不是因着我们本身是基督徒，那么呢，孩子就能够成为基督徒了。 Bukan karena setiap minggu kita ibadah dan membawa anak-anak kita ikut sekolah minggu, terus dia otomatis jadi orang Kristen. 也不是因着你是做礼拜，也带着孩子们一起的做礼拜，那么孩子就成为基督徒了。 Kekristenan yang sejati bukan hanya sekedar aktivitas rohani.
那么真正的基督教并不是借着你的行动或是你所作所为而成就的。 Tapi kekristenan sejati itu adalah seorang yang betul-betul mengenal Allah secara pribadi dan punya relasi yang intim dengan Dia. 一个真正的基督徒呢，是一个有一个美好的关系，密切认识主的关系。 Inilah yang perlu kita hidupi. 这是我们需要把它这样的活下来的。 Kita ajarkan kepada anak-anak kita. 我们应当如此教导孩子， Kita teruskan kepada anggota-anggota keluarga kita yang lain. 而且也能够分享给其他的家庭成员。 Karena untuk inilah Tuhan menebus kita. 那么就是借着这样呢，神带领我们， Supaya kita semakin mengenalnya 使我们更加的认识神， dan kita bisa mengenalkan Dia, 而且能够把它介绍出去， mengenalkannya kepada anggota keluarga yang lain lewat perkataan, tindakan, perilaku kita. 借着我们所说的、我们所行的一切，介绍了上帝给家庭成员。 Dan dengan demikian kita ikut ambil bagian di dalam rencana besarnya. 那如此，我们就参与了神的救赎大计划。 Rindukah saudara mengenal Dia dan punya relasi yang dekat dengannya? 那么你想念吗？如此的参与服侍吗？ Sehingga engkau bisa meneruskannya kepada anggota keluargamu yang lain. 叫你可以这样的继续下去传与你的家庭成员。 Mari kita jawab pertanyaan ini dengan menundukkan kepala di hadapan Tuhan. 让我们低着头来反映神的呼召。 Tuhan, firman-Mu telah kami dengar. 神，我们已经听到了你的信息。 Tolong kami Tuhan, 主啊，求你帮助我们， di tengah ketidaksempurnaan keluarga kami, 在我们不完美的家庭里， kami boleh terus bersandar kepada anugerah Tuhan. 我们可以继续的仰望你的恩惠， Kami boleh terus melihat kepada Allah Bapa, 我们可以继续的看着你，仰望着你， pada Roh Kudus, 看着圣灵， kepada Yesus, 看着耶稣基督， kepada hari depan yang penuh harapan yang Engkau rancangkan. 看着你为我们预备的更美好的前途。 Tolong setiap kami supaya terus berharap kepadamu ya Tuhan. 主啊，求你帮助我们每一个人能够继续的向你仰望。 Berikan kerinduan di dalam hati kami untuk mau terus mengenal Engkau. 求你放在我们的心里一个渴慕，愿意更加的认识你的那个心意。 Mampukan kami menjadi alat-Mu untuk menjalankan rencana-Mu. 求你帮助我们能够配得成为你合用的器皿。 Kami serahkan setiap diri kami ke dalam tangan Tuhan. 主啊，把我们每一个人完全的交托在你的手中。 Mohon berkat-Mu memulihkan keluarga kami. 愿神你的恩惠使我们的家庭每一个成员得着了恢复。 Memulihkan hati kami. 求你恢复我们的心。 Tolong kami Tuhan. 主啊，求你帮助我们。 Kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. 我们这样的感谢，这样的祷告，是奉耶稣基督的名求的。 Amin. Amin.